Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, pada kali ini saya nak kongsikan ahli waris istimewa. Siapakah ahli waris istimewa? Di mana kita maklum ahli waris ada 23 orang ataupun 25 orang. Dalam kaedah fajar ni kita buat 23 orang. Dia orang yang sama. Yang tambah jadi 25 tu. Sebab dalam kaedah fajar ni kita combinekan suami isteri dan juga pembebas hamba lelaki dan perempuan jadi 23. Okey. Dalam kaedah fajar ni kita ada si mati, suami atau isteri. Kemudian kita ada golongan atas, bapa, ibu, datuk sebelah bapa, nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu. Kemudian golongan bawah, anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki. Ada golongan tengah, ada ramai, 8 orang, saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, saudara perempuan sebapa, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa, dan saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu. Kemudian golongan sisi, bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa, bapa saudara sebapa sebelah bapa. Kemudian sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa dan sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa sebelah bapa, dan yang terakhir pembebas hamba. Di kalangan semua ahli waris ni, kalau orang tanya saya lah siapa yang paling istimewa, bagi saya mereka ialah saudara seibu, iaitu saudara lelaki seibu dan saudara perempuan seibu. Kenapa begitu? Jawapan dia ada 12. Ada 12 sebab kenapa mereka ni special berbanding ahli waris yang lain. Kita tengok yang pertama, sebab dia ialah mereka ni tidak boleh dihalang oleh ibu. Ibu tidak boleh menghalang saudara lelaki dan saudara perempuan seibu. Walaupun ibu tu berada di tengah-tengah mereka dengan si mati. Sebab kaedah asal dalam penghalangan, sesiapa yang berada di antara si mati dengan ahli waris, dia akan menghalang ahli waris tersebut. Kita tengok contoh, bapa berada di antara si mati dan saudara lelaki sebapa, maka bapa akan menghalang saudara lelaki sebapa. Contoh yang lain, cucu lelaki berada di antara anak lelaki dan si mati, maka anak lelaki tersebut akan menghalang cucu lelaki. Ini tidak berlaku pada ibu dan saudara seibu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka akan dihalang oleh datuk. Mereka akan dihalang oleh datuk. Berbeza dengan saudara yang lain, 4 orang ni. Saudara lelaki seibu, saudara seibu sebapa, saudara perempuan seibu sebapa, saudara lelaki sebapa dan saudara perempuan sebapa. 4 orang ni mereka tidak akan dihalang oleh datuk. Mereka ni ada tajuk khas untuk mereka bersama datuk, al-jad ma'al ikhwah, datuk bersama saudara. Adapun saudara lelaki, saudara perempuan seibu, mereka akan dihalang oleh datuk dan ke atas. Seterusnya, mereka akan dihalang oleh golongan bawah yang perempuan, sama ada anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan dan seterusnya. Berbeza dengan yang 4 orang tadi. Mereka tidak akan dihalang oleh golongan bawah yang perempuan. Dia macam datuk jugalah. Perempuan ni macam datuk juga. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, mereka tidak boleh dihalang oleh saudara lelaki seibu sebapa. Berbeza dengan saudara lelaki sebapa, mereka akan dihalang oleh saudara lelaki seibu sebapa. Ini tak akan terhalang dengan saudara lelaki seibu sebapa. Sama ada saudara lelaki sebapa ataupun saudara perempuan sebapa akan dihalang oleh saudara lelaki seibu sebapa. Tapi saudara lelaki dan saudara perempuan seibu tidak boleh dihalang. Tidak boleh dihalang oleh saudara lelaki seibu sebapa. Dan seterusnya, saudara perempuan seibu tidak boleh dihalang oleh saudara perempuan seibu sebapa jikalau bilangan mereka 2 ke atas. Tak sama dengan saudara perempuan sebapa. Mereka ni akan terhalang oleh 2 orang ataupun lebih daripada saudara perempuan seibu sebapa. Tapi saudara perempuan seibu tidak akan terhalang. Itu yang kelima. Dan seterusnya, saudara lelaki seibu
saudara lelaki seibu tidak akan menghalang anak saudara lelaki, kedua-dua anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa dan juga daripada saudara lelaki sebapa. Dia tak sama dengan saudara lelaki seibu sebapa dan juga saudara lelaki sebapa. Kedua-dua ni akan menghalang anak saudara. Tetapi saudara lelaki seibu tidak boleh menghalang kedua-dua anak saudara ini. Okey, seterusnya saudara lelaki seibu tidak akan menghalang golongan sisi, iaitu bapa saudara dan juga sepupu ni, empat orang ni. Berbeza dengan saudara lelaki seibu sebapa dan juga saudara lelaki sebapa, kedua-duanya akan menghalang semua golongan sisi. Ini tidak berlaku pada saudara lelaki seibu. Seterusnya, yang ke-8, saudara lelaki seibu mendapat bahagian secara fardu. Dari segi bahagian, saudara lelaki seibu ni dia dapat secara fardu, iaitu mereka ada bahagian yang ditetapkan, iaitu sama ada 1/3 ataupun 1/6. Berbeza dengan saudara lelaki seibu sebapa dan juga saudara lelaki sebapa, yang mana kedua-dua ni mereka mendapat secara asabah. Mendapat secara asabah, bahagian yang tidak ditentukan. Saudara lelaki seibu mendapat secara fardu. Itu juga saudara perempuan seibu, dia berbeza dengan saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan sebapa, yang mana saudara perempuan seibu dia mendapat 1/6 jikalau dia berseorangan. Dia dapat 1/6. Kalau saudara perempuan seibu sebapa ataupun saudara perempuan sebapa ada seorang, mereka akan dapat 1/2. Saudara perempuan seibu sebapa ada seorang, 1/2. Kalau saudara perempuan sebapa ada seorang, 1/2. Dengan syarat lah, dengan syarat SPIB ni tak ada lah. SPB kalau seorang dapat 1/2. Dan yang ke-10 seterusnya, saudara perempuan seibu mendapat 1/3 kalau lebih pada seorang. SPI ini akan dapat 1/3 kalau lebih daripada seorang. Berbeza dengan saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan sebapa. Kalau mereka lebih daripada seorang akan dapat 2/3 dengan syarat-syarat tertentu lah. Itu yang ke-10. Dan yang ke-11, jikalau saudara lelaki dan saudara perempuan seibu ni ada, mereka akan mendapat 1/3. Dia akan mendapat 1/3. Berbeza dengan saudara lelaki seibu sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa, yang mana mereka mendapat secara asabah bil ghair. Begitu juga saudara lelaki sebapa dan saudara perempuan sebapa, mereka akan mendapat secara asabah bil ghair. Tetapi bagi saudara lelaki dan saudara perempuan seibu, mereka bukan asabah bil ghair. Mereka akan mendapat 1/3. 1/3. Dan terusnya yang terakhir, yang ke-12, dan bahagian mereka yang 1/3 itu akan dikongsi sama rata. Berbeza dengan saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan seibu sebapa. Mereka mendapat bahagian asabah, tetapi pembahagian mereka adalah liz zakari mislu hazil unthayain. Maknanya lelaki mesti mendapat 2 kali ganda daripada perempuan. Begitu juga yang berlaku pada saudara lelaki dan saudara perempuan sebapa. Okey, baik. Itulah 12 sebab ciri yang menyebabkan saudara seibu ni, lelaki perempuan ni, dia istimewa, ahli waris yang istimewa pada pandangan saya. Okey, kalau ada tambahan, mohonlah tuan-tuan perempuan kongsikan. Okey, wallahu alam, alhamdulillah. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut ataupun nak belajar berkenaan dengan asas faraid, boleh tengok dekat laman web ni Faham Faraid ataupun Facebook Faham Faraid berkenaan dengan bengkel ataupun kursus yang terdekat, insya-Allah. Okay, wallahu alam, apa yang baik itu datang daripada Allah Taala, apa kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.